Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk Celik Wang dalam Matematik tahun 2 bersama-sama dengan Cikgu Nis. Jadi, sebelum kita bermula, Cikgu nak murid-murid bersedia dengan buku teks Matematik Jilid 2, muka surat 33 dan buku aktiviti Matematik muka surat 111. Baiklah murid-murid, apakah yang anda akan lakukan jika anda mendapat wang yang sangat banyak? Adakah kamu akan menabung wang tersebut atau menyimpan wang? Atau adakah kamu akan membeli permainan? Atau adakah kamu akan memberi kepada ibu bapa? Atau adakah kamu akan berbelanja untuk membeli makanan yang kamu suka? Ataupun adakah kamu akan menggunakan wang tersebut untuk membeli buku? Jadi, apakah yang harus kita lakukan apabila kita mendapat wang yang banyak? Baiklah murid-murid, mari kita lihat situasi celik wang yang pertama. Zarif menang hadiah sebanyak RM300. Wah, banyak duit yang Zarif telah menang. Tahniah. Terima kasih puan. Saya nak simpan RM200 saya. Bagus Zarif. Mari kita lihat situasi ini murid-murid. Zarif telah memenangi hadiah sebanyak RM300. Kemudian, dia ingin menyimpan RM200. Jadi, berapa yang tinggal? 300 tolak 200, ada RM100 lagi yang tinggal. Mari kita lihat macam mana Zarif menguruskan wang hadiah yang dimenanginya. Baiklah, Zarif memenangi hadiah sebanyak RM300. Kemudian, Zarif rancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan. Daripada wang yang dia ada tadi, dia merancang untuk simpan dan dibelanjakan. Jadi murid-murid, apabila kita mendapat wang yang banyak seperti itu, kita harus merancang untuk buat apa terhadap duit tersebut. Zarif, dia merancang untuk menyimpan dan membelanjakannya. Mari kita lihat apa yang Zarif buat dengan wang hadiah sebanyak RM300. Yang pertama, Zarif ingin menyimpan wang di dalam bank sebanyak RM200. Kemudian, daripada duit tersebut, dia ingin membeli buku sebanyak RM50. Jadi, sudah berapa wang yang Zarif gunakan? 300 tolak 200, ada lagi 100, betul? Cikgu tunjuk kat kamu. Wang hadiah Zarif sebanyak RM300. Kemudian, dia ingin simpan di dalam bank sebanyak RM200. Jadi, berapa yang tinggal? RM100. Seterusnya, daripada 100 tersebut, dia ingin membeli buku sebanyak RM50. Jadi, daripada RM100, dia beli buku sebanyak RM50. Jadi, 100 tolak 50, jadi berapa? Sifar tolak sifar, sifar tolak 5, boleh tak? Sebelah,
10 tolak 5, 50. Okey, RM50. Ada RM50 lagi baki. Kemudian, dia bercadang untuk menderma kepada anak yatim. Zarif sangat baik kerana dia bermurah hati untuk menderma kepada anak yatim sebanyak RM10. Jadi berapa lagi duit Zarif yang tinggal? Okay, sifar tolak sifar, 5 tolak 1 samaan dengan RM40. Jadi duit Zarif masih ada lagi dalam RM40. Apa lagi yang Zarif gunakan dengan duitnya? Ya, akhir sekali Zarif membeli permainan. Okey, tadi duit pakai ada RM40 kan? RM tak muat, cikgu tulis sebelah sini ya. RM40 tolak Zarif beli mainan sebanyak RM40. Jadi 4 tolak 4 sifar. Jadi habislah duit atau hadiah wang sebanyak 300 tersebut. Yang pertama, Zarif gunakan untuk menyimpan di dalam bank. Yang kedua, Zarif gunakan untuk membeli buku. Yang ketiga, Zarif gunakan untuk menderma kepada anak yatim. Dan akhir sekali, Zarif gunakan untuk membeli mainan. Sudah tentulah kanak-kanak suka untuk membeli permainan. Okey, jadi Permaisuri di sini bertanya, adakah Zarif bijak mengurus wangnya? Mengapa? Apakah jawapan murid-murid semua? Adakah Zarif bijak mengurus wangnya? Kenapa? Bagi cikgu, Zarif bijak menguruskan wangnya. Mengapa? Kerana wang yang disimpan lebih banyak daripada wang yang dibelanjakannya. Zarif menyimpan sebanyak RM200. Dia berbelanja atau membelanja untuk diri sendiri hanya untuk membeli buku RM50 dan membeli permainan sebanyak RM40. Lebih sedikit daripada jumlah wang yang disimpan. Seterusnya, murid-murid diminta untuk bersedia dengan buku aktiviti matematik muka surat 111. Kita akan cuba untuk menjawab soalan latihan ini bersama-sama. Okey? Tajuknya ialah Celik Wang. Aktiviti 1. Adi terima hadiah murid cemerlang RM500. Bantu dia urus wang itu dengan bijak. Okey, ini Adi. Dia telah mendapat wang sebanyak RM500. RM500 sangat banyak untuk murid-murid seperti kamu. Jadi, bagaimana kita nak membantu Adi mengurus wang RM500 itu dengan bijak? Yang pertama, Adi ingin simpan dalam bank. Berapakah jumlah yang sesuai untuk Adi simpan di dalam bank daripada RM500 ini? Okey. Ini adalah pandangan cikgu. Kamu boleh mengikut atau mengikut cara kamu sendiri. Okey, simpan di dalam bank. Cikgu cadangkan untuk menyimpan sebanyak 300. Okey, sangkut pula. Cikgu cadangkan untuk di dalam bank simpan sebanyak RM300. Okay.
Daripada berapa tadi? 500. Adi mendapat RM RM500. Jadi cadangan cikgu dia simpan di dalam bank sebanyak RM300. Jadi ada berapa lagi baki duit dia? RM200. Jadi seterusnya nak belanja kawan makan. Berapakah jumlah yang sesuai untuk kamu belanja kawan makan? Cadangan cikgu, kamu belanja kawan makan sebanyak RM5. Belanja kawan makan donat, makan kuih. Jadi tolak RM5. M5. Macam mana nak tolak ni? Jadi 10. 10 tolak 5. 9. 1. Ada lagi baki RM195. Jadi apa lagi cadangan kamu? Derma tabung bencana. Berapa anggaran yang sesuai untuk derma dalam tabung bencana? Cikgu anggarkan dalam RM20. Adi menderma dalam tabung bencana. Mari kita tolak bersama-sama. Tolak sifar. 5. 9 tolak 2. Berapa? 9 tolak 2, 7. 1 bawa turun. Ada lagi RM175. Seterusnya, nak simpan di dalam tabung. Kalau simpan dalam bank tu, Adi dah susah nak keluarkan kan? Simpan dalam tabung ni untuk duit kecemasan. Cikgu cadangkan Ali simpan dalam tabung sebanyak RM100. Tolak lagi 100. Adi simpan dalam tabung dia RM100. Belum tolak sifar. 5. 7 tolak sifar. 7. 1 tolak 1. Sifar. Jadi ada baki lagi RM75. Apa lagi yang Adi akan gunakan untuk wangnya? Cikgu cadangkan untuk Ali beli buku kegemarannya. Komik ke, buku cerita ke. Kerana baca buku itu sangat bagus. Jadi Ali nak beli buku harga RM40. Kita tengok. Cikgu tolak lagi. Ali beli buku RM40. 5. 7 tolak 4. Berapa? Tinggal 3. Lagi RM35 ni. Apa lagi Ali nak buat? Oleh kerana Ali ini seorang kanak-kanak seperti kamu, sudah tentu sangat sukakan permainan. Jadi Ali ingin membeli permainan kerana dia telah berjaya mendapat hadiah bagi murid cemerlang. Jadi Ali ingin membeli permainan untuk diri dia sebanyak RM35. Itu cadangan cikgu untuk Ali urus wang dia dengan bijak. Kamu boleh ikut contoh cikgu atau kamu ada cara lain yang kamu ingin buat, boleh, tak ada masalah. Kamu boleh tunjuk kepada cikgu. Jadi kita tengok soalan A. Berapakah jumlah wang yang disimpan? Ada berapa banyak wang yang Adi simpan? Yang pertama, contoh pula. Yang pertama, Adi simpan wang di dalam bank RM300. Kemudian, dia simpan wang di dalam tabung. 300 tambah 100, jadi berapa ratus? RM400.
berapakah jumlah wang yang dibelanjakannya? Berapa banyak wang yang dia belanja? Okey, mula-mula dia beli buku. RM, dia beli buku berapa ringgit? RM40. Jadi, lagi dia beli apa? Permainan. Berapa ringgit? RM35. Lagi apa lagi dia buat apa? Dia belanja kawan dia. RM5. RM RM5. Itu wang yang dia belanjakannya. Okey, 5 tambah 5, 10. Sifar, 1 naik atas. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. RM, RM80. Okey, jumlah yang dibelanjakannya RM RM80. Jadi, adakah adik bijak berbelanja? Bagi cikgu, adik bijak berbelanja kerana adik telah menyimpan wang lebih banyak daripada wang yang digunakan untuk berbelanja bagi dirinya. Bila adik dapat duit, dia ketepikan dulu duit tersebut untuk simpan. Menyimpan wang ni, untuk orang yang berjimat cermat ni, merupakan satu sikap yang sangat bagus. Okey, dia simpan RM400. Kemudian, kelebihannya barulah adik gunakan untuk dirinya dan juga menderma tabung bencana. Selain pada cadangan cikgu ini juga, kamu juga boleh memberi wang kepada ibu bapa kamu atau membeli barangan lain yang kamu suka. Okey? Murid-murid cuba siapkan latihan dalam muka surat 111 ini. Setelah siap, ambil gambar dan tunjukkan kepada cikgu bagaimana kamu mengurus wang adik. Dan hantar di dalam Google Classroom. Boleh? Selamat mencuba. Jumpa lagi.